Muka surat 15 masa kita berbincang situ, ada beberapa hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar, iaitu hadis yang ke-10, 11, 12 dan 13 sampai habis itu semuanya adalah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada beberapa perkara yang saya rasa tak sempat dibincangkan hari itu. Antaranya ialah hadis yang ke-10. Kalau kita perhatikan muka surat 15 ya, muka surat 15. Terjemahannya muka surat 16. Kalau kita perhatikan riwayat daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala buniyal Islam ala khamsatin, ala an yuwahhad Allah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa siyam Ramadan wal hajj. Faqala rajulun al-hajj wa siyam Ramadan. Qala la, siyam Ramadan wal hajj. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara daripada hadis ini telah kita bincangkan sebelum ni. Hari ini saya nak tunjukkan ataupun tumpukan kepada beberapa perkara yang tak sempat kita sebut hari itu. Antaranya, kalau kita perhatikan dalam hadis ini, dia sebut ayyuhadallah. Itu yang pertama. Muka surat 16 tu terjemahannya pertama, tauhid. Yang ini mengesahkan Allah. Itu. Tapi kalau kita perhatikan riwayat yang ke-11 juga daripada dia, bunyan Islamu ala khamsin. Soal khamsin dan perbezaan dengan khamsatin telah pun dibincangkan sebelum ini. Cuma 5 perkara yang dibilang tu, yang pertama tu berbeza. Kalau hadis yang ke-10 ayyuhadallah, tauhid, mengisahkan Allah. Hadis yang ke-11 ala an yu'badallah wa yukfara bima dunahu. Itu bunyi lafaz ni. Pertama, mentauhidkan Allah dan mengufuri selainnya. Atau kalau kita nak terjemah satu lagi, boleh juga caranya disembah Allah dan dikufuri selainnya. Tetapi seperti terjemahan yang diberikan di situ, itulah yang lebih tepat, iaitu mentauhidkan Allah dan mengufuri selainnya. Yang lain-lain tu mendirikan sembahyang, memberi zakat, apa sama, lebih kurang sama. Kalau kita perhati hadis yang ke-12 daripada Ibnu Umar juga, ni nak tengok sudut perbezaan. Kenapa berlaku perbezaan? Bunyan Islam ala khamsin juga, tetapi bahagian yang pertama dia syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu beza tu daripada yang sebelum ni. Dua yang sebelum ni. Tadi ayyuhadallah, itu hadis yang ke-10. Hadis yang ke-11 ayyu'badallah wa yukfara bima dunahu. Hadis yang ke-12 syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang ke-12. Yang ke-13, Ibnu Umar kata, Nabi SAW bersabda, innal Islam bunya ala khamsin syahadati an la ilaha illallah. Gitu saja, tak ada dah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu tak ada. Itu tak ada. Adapun yang lain-lain itu lebih kurang sama.
Itu perkara yang pertama nak kita lihat. Kenapa berlaku begini? Apa latar belakangnya yang menyebabkan berlaku perbezaan pada lafaz hadis itu? Dan yang mana sebenarnya kita kata yang lebih dekat atau yang merupakan ucapan Rasulullah SAW sebenarnya? Dalam istilah hadisnya kita panggil, mana satu di antara hadis ini yang diriwayatkan bil lafzi, mana dengan lafaz seperti mana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan mana pula yang diriwayatkan bil makna, berdasarkan makna. Di situ apabila menghadapi keadaan-keadaan seperti ini hadis tu berbeza-beza lafaz dia, tapi kalau kita renungi, maksud dia tu agak sama, dekat-dekat lah, mafhum dia yang sama, tapi lafaz dia berbeza. Di situ ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan oleh seseorang ulama hadis. Antaranya, dia perlu menentukan mana riwayat bil lafzi dan mana riwayat bil makna. Kalau kita perhatikan di sini, mana? Jawabnya yang paling tepat berdasarkan riwayat-riwayat yang sekian banyak lagi yang lain ialah yang ke-12 itu. Dan itulah yang kita boleh katakan riwayat bil lafzi. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Inilah yang paling tepat dan paling banyak nak banding dengan hadis-hadis yang lain yang sebut macam-macam tadi. Tapi kalau kita tengok riwayat-riwayat orang lain, begini lafaz dia: bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Inilah yang dikatakan rukun pertama Islam, mengucap dua kalimah syahadat. Mengucap tu dia ada syahadat itu. Kalau seseorang kata mengucap, dia kata asyhadu. Asyhadu tu syahadat lah. Jadi bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Inilah yang dikatakan mengucap dua kalimah syahadat. Di sini kalau kita tengok hadis ini yang mewakili maksud itu. Adapun yang lain-lain, kita perhati tengok yang ke-10, hadis yang ke-10, iaitu mengesahkan Allah atau tauhid. Tauhid ini kalau kita nak bandingkan dengan hadis yang tadi, dia termasuk dalam kalimah yang pertama, dalam dua kalimah syahadat itu. Yang pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Di situlah letaknya tauhid. Tiada Tuhan, nafikan segala Tuhan yang lain melainkan Allah. Kita terima, kita akui satu Tuhan, iaitu Allah. Itulah tauhid. Tapi di mana kerasulan? Syahadah yang kedua, ucapan syahadah yang kedua, bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, tidak ada dalam yang pertama. Sedangkan ia mewakili rukun Islam yang pertama. Rukun Islam bukan bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah sahaja yang sebenarnya. Dia kena dua kalimah syahadat. Tapi hadis yang pertama, yang ke-10 lah di sini, tidak begitu. Iaitu kesaksian tentang kerasulan Muhammad itu tidak ada. Sedangkan hadis yang ke-12, ia merangkumi kedua-duanya. Itu lebih menepati rukun Islam, dan lebih menepati banyak lagi riwayat-riwayat lain yang diriwayatkan oleh sekian ramai sahabat. Itu kalau kita bandingkan dengan yang ke-10, yang pertama lah yang kita baca tadi. Kalau kita bandingkan dengan yang ke-11, sama juga. Ia seseolahnya menyabitkan kalimah ataupun ucapan yang pertama daripada dua kalimah syahadah sahaja, iaitu
mentauhidkan Allah dan mengufuri selainnya. Tadi tauhid saja, tak ada mengufuri. Tetapi kalau kita kata ada dua ni, tauhid dan mengufuri selainnya, dua-dua ni sebenarnya termasuk di bawah kalimah yang pertama juga, syahadah yang pertama juga, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Atau di sini dalam hadis yang ke-12 dia katakan syahadati an la ilaha illallah. Itu makna mentauhidkan Allah, mengufuri yang lain selain daripadanya. La ilaha itu di situlah letak mengufuri selain daripadanya. Illallah itu menyampaikan keesaannya, mentauhidkannya, duduk situ. Tapi kalimah yang kedua tetap tidak ada juga. Sedangkan tidak sah seseorang itu kalau nak Islam. Tidak sah seseorang itu kalau dia nak Islam tanpa mengucap dua kalimah syahadat. Bermakna kalau kita banding dengan tiga, yang ke-12 ini lebih lengkap, lebih lengkap, dan ini lebih sempurna. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan hadis yang ke-13, walaupun dia sebut di sini ada syahadah, hadis yang ke-10 tak ada syahadah, hadis yang ke-11 juga tak ada perkataan syahadah itu. Tetapi hadis yang ke-13 ada perkataan syahadat, mewakili rukun Islam yang pertama, bersaksi itu. Kesaksian itu ada, yaitu syahadati alla ilaha illallah. Kesaksian ada, tetapi ucapan dua kalimah syahadah yang ada di sini hanya satu saja, yaitu mentauhidkan Allah. La ilaha illallah sahaja ada di sini. Muhammadur Rasulullah atau kesaksian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tak ada. Dengan sebab itu dalam 4 hadis ini kalau kita perhatikan, yang paling lengkap dan paling kemas, paling merangkumi ialah hadis yang ke-12. Dengan itu kita kata dalam 4 ni hadis ini, inilah yang riwayat bil lafzi. Adapun yang selain daripada itu adalah riwayat bil makna. Itu satu perkara. Yang kedua, apa makna dalam setengah-setengah hadis ini tidak disebut syahadah yang kedua, ataupun bahagian yang kedua daripada dua kalimah syahadah itu? Kenapa tidak disebut? Para ulama menyebutkan beberapa kemungkinan. Yang pertama, perawi terlupa. Dia terlupa. Perawi di sini tidak semestinya Ibnu Umar, sebab ini yang di atas sekali dalam sanad itu. Nasab ni Muslim, riwayat Muslim daripada Ibnu Umar ni, dia ada mata rantai perawi-perawinya. Antara dia dengan Ibnu Umar tu ada beberapa ramai perawi-perawi dia tu. Jadi maksud kalau kata perawi terlupa, bukan semestinya Ibnu Umar. Tak dapat kita katakan dengan pasti orang ni. Ada kalanya boleh kita pastikan, ada kalanya kita tak dapat. Cuma kita kata secara umum, salah seorang perawinya terlupa. Boleh jadi Ibnu Umar, ataupun perawi di bawahnya, di antara Imam Muslim sampai kepada Ibnu Umar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak terlupa, dia sengaja meringkaskan. Sebab apa ringkas? Sebab dia bukan nak ajar sekarang ni orang nak masuk Islam. Dia nak cerita secara umum rukun Islam tu secara umum. Jadi asas bagi dua kalimah syahadat, kalau dua, mana yang asasnya? Yang asasnya ialah yang pertama, kalimah yang pertama, la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah. Adapun kalimah yang kedua itu, ia adalah sesuatu yang mesti. Apabila kita terima yang pertama, mesti ada ini. Jadi dengan sebab itu tak sebut, untuk ringkas. Itulah nampaknya yang lebih baik. Jadi dia sebut ini untuk ringkas dan sebutkan yang asas daripada dua kalimah itu, dua ucapan itu. Yang asasnya ialah
Asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, iaitu berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan tauhid, iaitu mengesahkan Allah. Dengan arti Islam ni, agama yang dibawa oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW ni, kalau ada akidah tauhid, mesti dia melalui Muhammad Rasulullah. Sebabnya kalau dikira yang lain, selain daripada Islam ni, walaupun kita kata dia ada lah Allah, Rasul masing-masing lah, kalau kita terima ada pun, maka pada hakikatnya bahagian yang pertama tu tidak ada sebenarnya. Tauhid tidak ada sebenarnya. Cuba tengok agama lain. Kristian misalnya, dia terima Nabi Isa, tapi tauhid tidak ada. Nabi Isa tu sendiri jadi Tuhan pun. Tauhid sudah jadi rosak. Jadi la ilaha illallah itu sendiri pun sudah tergugat. Kalau kita tengok yang lain-lain, semua macam itu. Yang tidak tergugatnya ucapan yang pertama atau kalimah yang pertama itu hanyalah kalau mengikut pandangan Islam. Dan yang bawa macam ni, tauhid dia terpelihara di siapa? Muhammad. Jadi sebutkan tauhid saja tu sudah memadai, tak payah sebut yang lain dah. Muhammad tak payah sebut, sebab maklum yang jadi kekal ajaran tauhid itu kalau kita terima melalui Muhammad. Kalau melalui yang lain, berdasarkan rasul-rasul yang lain didakwakan sebagai Rasulullah, yang lain semua tidak ada terjamin atau terpelihara la ilaha illallah itu. Sebab itu dia sebut la ilaha illallah. Sebab yang betul-betul menjamin, menjaga la ilaha illallah itu ialah Muhammad. Islam yang kita terima, ini saja. Ada pun yang lain-lain semua rosak. Bukan agama yang lama. Kalau yang lama-lama tu lagi lah. Misalnya agama Hindu, mengikut kajian ulama kita, agama Hindu itu pun asalnya agama tauhid itu. Kalau kita andaikan, sebab kita boleh mengandaikan begitu, sebabnya ini cerita sebelum Islam, sebelum Nabi kita. Kalau kita mengandaikan Sri Rama, kita panggil Sri Rama, itu sebagai Rasul, atau Krishna sebagai Rasul, sebagai Nabi, mungkin sebabnya ya sebelum Nabi Muhammad SAW boleh ada Nabi, ya tidak bolehnya selepas. Kalau kita tengok yang itu, tengok tauhid apa sudah jadi syirik sampai begitu teruk sekali. Jadi tidak ada tauhid. Ucapan yang kita ucap dalam Islam ni yang pertama tu, la ilaha illallah, tak ada, sudah musnah sama sekali. Kalau kita terima Rasulnya pun tak ada guna. Sebab apa? Ucapan yang pertama, kalimah yang pertama itu sebenarnya tidak wujud di kalangan mereka, dalam akidah mereka sebenarnya. Jadi tak ada guna kalau sebut. Yang kalau tak sebut, jadi maklum kiranya yang bawa ajaran tauhid sekarang ni hanya satu, Muhammad. Walaupun tak sebut Muhammad, tentu melalui dia. Kalau ajaran tauhid dia terpelihara, yang suci. Yang lain-lain semua tak ada. Bahkan yang kemudian daripada Islam, ini kita tak boleh terima sebagai Nabi lah, tetapi dia anggap oleh pengikutnya sebagai Nabi. Macam orang-orang Sikh, Guru Nanak, dia pun sudah jadi syirik lah. Tak ada dah la ilaha illallah tu, tak ada. Sebab dia sendiri pun sudah diangkat sampai ke tahap Tuhan. Jadi maknanya bila sebut ajaran tauhid, dengan sendirinya orang akan faham, sepatutnya faham. Maklum kalau dia tahu sejarah agama-agama ni, bahawa tidak ada orang lain yang bawa ajaran tauhid dan terpelihara ajaran itu kecuali Muhammad. Jadi tak sebut Muhammad tak mengapa, sebab sudah maklum. Sebab orang lain kalau sebut pun, yang pertama tauhid itu tidak ada pada dia, tidak terpelihara. Itu sebab tidak disebut Muhammadur Rasulullah, disebut tauhid saja. Sebab tauhid adalah keistimewaan, ciri khusus Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Muhammad,
dan yang diterima oleh kita umat Islam, khusus dengannya. Orang lain sudah tidak ada, semua sudah rosak. Rukun yang pertama tu, bahagian yang pertama tu sudah musnah. Ini lebih baik kalau kita terima begitu. Kenapa dia buat? Sebab malu. Padahal pada hakikatnya kalau orang nak masuk Islam, memang kena mengucap 2 kalimah syahadat. Tak jadi mengucap satu, seperti yang dikatakan sedikit tauhid saja. Tak boleh. Tapi yang sebut satu tadi, itulah rahsia di sebaliknya. Kalau nak masuk Islam betul, baru nak masuk Islam, mesti kena 2 kalimah syahadat. Kita kena ajar kedua-duanya. Jadi yang menyabitkan, yang ada mengandungi kedua-duanya dalam 4 hadis ini hanya satu saja, iaitu yang ke-12. Dengan sebab itu kita kata inilah yang asas, inilah yang lengkap. Yang lain-lain itu tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Sama ada riwayat bil makna ataupun kerana hadis itu diringkas. Ringkas kenapa? Sebab tadi itu yang pertama yang perlu kita bincangkan. Yang kedua ialah, kalau kita perhatikan, ini hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10, Ibnu Umar sebut rukun Islam itu tauhid, mendirikan sembahyang, memberi zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji 5. Dia sebut puasa bulan Ramadan, lepas itu haji yang kelima. Tiba-tiba ada seseorang mencela, sama ada dengan maksud mengingatkannya atau menegurnya, kerana dia berasa dia ingat dengan baik tertibnya. Dia kata haji dan puasa bulan Ramadan. Bukan sebut bulan Ramadan dulu, puasa Ramadan dulu, baru haji. Tidak. Tapi haji, lepas tu baru puasa bulan Ramadan. Bila orang tu kata begitu, Ibnu Umar kata tidak. Puasa bulan Ramadan dan haji. Gitu. Betul. Seperti saya sebut tadi. Seperti saya sebut mula-mula tadi. Yang itu yang betul. Jadi awak celah tu, awak mencelah tu, macam menegur itu sebenarnya tak betul. Yang betul ialah yang saya telah sebut tadi, iaitu sebutkan puasa bulan Ramadan dahulu, lepas itu baru haji. Demikianlah saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tertibnya dia sebut puasa dahulu dan lepas itu baru haji. Tak apa, kita tengok situ dulu. Begitulah nampaknya. Tapi kalau kita tengok riwayat yang ke-11, di sini Ibnu Umar juga yang disebut di sini dari segi tertibnya haji dulu, naik haji ke Baitullah. Puasa bulan Ramadan itu kemudian yang terakhir. Yang ini sebalik daripada yang tadi. Kalau yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sebut bulan Ramadan dahulu, lepas tu baru haji. Kenapa dalam riwayat yang ke-11 ni dia sebut haji dahulu pula? Sampai tadi orang tegur dia kata tidak, macam tu, puasa dulu, lepas tu baru haji. Tapi dalam riwayat yang ke-11 dia sebut haji dahulu dia juga. Sepatutnya bila orang tertegur dia diam sajalah tadi. Memang begitu betul. Kita tengok riwayat nombor 12, sama juga dengan riwayat 11, di mana disebutkan naik haji dahulu, lepas tu baru puasa bulan Ramadan. Baru puasa bulan Ramadan, naik haji dahulu, lepas tu baru puasa bulan Ramadan. Jadi yang orang tegur tadi, orang yang mencelah tadi, betul tak? Kenapa dia bantah? Dia kata tidak. Kalau tidak, maknanya yang dia sebut dia tak betul lah tertib. Atau macam mana? Kita tengok riwayat yang ke-13. Ini sama dengan riwayat yang ke-10, di mana disebutkannya puasa bulan Ramadan dahulu, lepas tu baru sebut haji. Jadi dua di satu pihak, dua lagi di satu pihak yang lain.
Jadi kenapa berlaku begini? Kenapa berlaku begini? Apakah maksud di sebaliknya? Macam-macam lah pendapat ulama jawab. Dalam syarah-syarah Sahih Muslim, macam-macam lah jawab. Ada yang mengatakan yang sebenarnya Ibnu Umar dengar ialah haji dahulu, puasa bulan Ramadan tu kemudian, seperti hadis yang ke-11 dan hadis yang ke-12. Begitu kata dia. Tapi yang Ibnu Umar tegur bila orang kata bila orang kata haji dahulu, puasa kemudian, itu dia sebut puasa bulan Ramadan dahulu dan haji. Dia tegur. Sebenarnya dalam riwayat yang lain dia pun kata begitu, haji dahulu, puasa kemudian. Tapi kenapa dia tegur orang ni? Dia nak cerita teguran dia tu mengambil kira dari segi tertib disyariatkan dua rukun ini. Dari segi tertibnya ialah puasa dahulu disyariatkan, bukan haji dahulu. Sebab itu dalam riwayat ini dia sebut puasa bulan Ramadan dahulu. Jadi sebutkan puasa bulan Ramadan dahulu mengambil kira tertib disyariatkan itu. Sebab puasa disyariatkan pada tahun yang kedua Hijrah. Sedangkan haji paling cepat pun, paling awal pun tahun yang ke-6. Kebanyakan ulama mengatakan tahun yang ke-9 baru diwajibkan. Jadi atas dasar itulah yang dia tegur tadi, bila orang kata sebut haji dahulu. Boleh jadi orang tu pernah dengar daripada Ibnu Umar sendiri yang menyebutkan haji dahulu, lepas tu baru puasa. Sebab itu dia jelak bila Ibnu Umar kata puasa dahulu lepas tu haji. Dia takut Ibnu Umar terlupa orang. Jadi dia macam nak mengingatkan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar kata tidak. Bahkan yang saya sebut betul dah, puasa dahulu lepas tu baru haji. Maksudnya ialah ia mengambil kira dari segi tertib disyariatkan itu. Jadi kalau mengambil kira tertib yang disyariatkan itu, betul lah puasa bulan Ramadan dahulu, haji kemudian. Tetapi timbul kemuskilan di sini, sebab dia kata tidak. Begitulah saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Mana Nabi kata tu puasa dahulu, haji tu kemudian. Yang Nabi kata, dia dengar begitu. Jadi dia tegur orang yang mengkritik ataupun menegur dia tu dari segi tertib tu. Dia ingat Rasulullah sebut gitu. Bukan masalah dia mengambil kira sebab puasa tu disyariatkan lebih dahulu, jadi dia sebut dahulu. Tidak, memang Rasulullah sebut gitu. Daripada dia kata hakadha sami'tu tu, kita nampak macam begitu. Jadi apa maksudnya? Kalau jawapan tadi mungkin tidak memuaskan hati semua kan. Jadi sesoalannya Ibnu Umar tidak dengar Rasulullah kata begitu. Yang dia dengarnya haji dahulu, yang dia dengarnya puasa dahulu, haji kemudian. Haji dahulu, puasa kemudian tu dia tidak dengar. Tapi dia sebut puasa dahulu, haji kemudian tu disebabkan tertib dia. Kalau kata begitu tak sesuai. Sebab apa? Dia kata ni dia dengar. Dia dengar memang Nabi kata begitulah. Tertibnya seperti tertib disyariatkan lah. Betul dah begitu. Nabi pun kata begitu. Dari segi disyariatkan pun memang puasa dahulu lepas tu haji. Ni yang dia riwayat pula dalam riwayat lain sebut haji dahulu tu macam mana? Pula kemuskilan. Jadi ulama-ulama jawab, dia kata orang ni Ibnu Umar faham dia nak menghadkan yang Rasulullah SAW sebut itu ialah haji dan puasa saja. Yang itu pun saya dengar. Jadi kalau ada orang lain riwayat, saya sendiri ke riwayat, saya sebut puasa dahulu, haji kemudian, kamu jangan tegur. Sebab yang ini pun saya ada dengar juga Rasulullah sebut. Itu jawapan yang baik. Sebab orang tu dia macam menghadkan yang Nabi sebut tu, sebut haji dahulu, lepas tu baru puasa. Bukan sebut puasa dahulu baru haji. Ibnu Umar Nafi dia kata bukan tu maksudnya. Kedua-duanya ada Nabi sebutkan. Ada ketikanya Nabi sebut haji dahulu, lepas tu
puasa bulan Ramadan. Ada ketikanya dia menyebut puasa bulan Ramadan dahulu, lepas tu baru haji. Kedua-duanya saya dengar daripada Rasulullah SAW. Jadi jangan kamu katakan ini saja, ini saja. Ya Rasulullah kata, jangan kata begitu. Sebab kedua-duanya telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini jawapan ini lebih baik, lebih kemas. Kalau tidak, kita kata kenapa dia tegur orang tu kata begitu, sedangkan dia sendiri kata dalam dua riwayat, iaitu riwayat yang ke-11 dan riwayat yang ke-12. Di situ disebutkan haji dahulu, lepas tu baru puasa bulan Ramadan. Kemudian jelas, walau bagaimanapun apa yang disebutkan tadi jelas, iaitu puasa disyariatkan dahulu daripada haji. Disyariatkan dahulu daripada haji. Dari segi tertibnya, kalau kita perhatikan, syahadat memang itu mesti bila-bila masa. Semasa di Mekah pun begitu, semasa di Madinah pun begitu, sampai bila-bila. Sekarang ni pun begitu. Syahadat dahulu baru jadi. Ini kuncinya. Lepas tu mendirikan sembahyang. Itu nombor dua. Kalau kita kira dari segi tertib disyariatkan, sebab ia disyariatkan sembahyang 5 waktu, khususnya sembahyang 5 waktu disyariatkan sebelum berhijrah ke Madinah lagi. Yang ni ketika Nabi SAW Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj itu di situ waktu. Jadi dahululah. Lepas tu zakat. Zakat memang nombor 2. Mengambil kira mana? Mengambil kira kalau dalam Quran selalu dia sebut sembahyang, zakat, aqimus salat wa atuz zakat. Mana-mana pun kita tengok memang begitu. Dia tak ada sebut bersama dengan sembahyang itu puasa. Tidak. Dia sebut zakat. Sebab itu dalam hadis, kalau mengikut tertib yang betulnya, ialah zakat nombor 3. Zakat nombor 3 yang di sini semuanya begitu. Tepat itu. Itu tepatlah, betul lah. Kemudian puasa nombor 4 dari segi tertibnya, dari segi tertib. Dan haji nombor 5. Kalau ada riwayat yang menyebutkan haji dahulu, lepas tu puasa, itu semata-mata berdasarkan apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Dia hanya menyampaikan. Rasulullah kadang-kadang dahulukan yang ini, kadang-kadang dahulukan yang ini. Kedua-duanya boleh. Tapi kena maklum bahawa puasa disyariatkan lebih dahulu daripada haji. Itu saja. Kemudian kita pergi ke muka surat 16. Muka surat 16. Dia kata pertama, di atas itu Ibnu Umar meriwayatkan baginda SAW bersabda, Islam itu dibangunkan di atas 5 perkara. Pertama, tauhid, mengesahkan Allah. Nota 57 ada situ. Ayyuhadallah, berarti mengesahkan atau mentauhidkan Allah. Ia bersesuaian dengan hadis ke-13 nanti. Di dalamnya tersebut syahadati alla ilaha illallah, pada hakikatnya sama juga dengan riwayat yang ke-11, ayyu'badallah wa yukfara bima dunahu, yaitu mentauhidkan Allah dan mengufuri selainnya. Itu sama dengan syahadati alla ilaha illallah juga. Selepas tu nombor 2, mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang. Jadi maksud mendirikan sembahyang ini apa maknanya? Mendirikan sembahyang, mengerjakan sembahyang, mengerjakan sembahyang. Tapi disebutkan mendirikan sembahyang itu satu, berdasarkan dalam Quran, arahan dalam Quran disebut aqimis salat. Aqimis salat liduluki syams, aqimis salat tarafain nahar dan sebagainya. Dirikan. Itu terjemahan kepada aqim atau aqimus salat. Mendirikan itu dikaitkan dengan bahasa Arab yang asal itu. Terjemahan kepada itu satu. Yang kedua, aqimis salat, iqamatus salat atau iqamus salat di dalam hadis ini dengan maksud menjaga sembahyang itu secara berterusan. Itu maksud mendirikan sembahyang. Bukan sekali sembahyang seumur hidup, tidak. Menjaga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
hafizu ala salawat was salatil wusta. Jagalah sembahyang itu, khususnya sembahyang wusta. Jadi jaga sembahyang itu maksudnya macam mana? Satunya jaga sebagaimana yang Rasulullah SAW ajar buat macam mana. Itulah maksud jaga. Yang keduanya, ia bukan suatu kewajipan yang hanya dilakukan sekali saja seumur hidup. Seperti misalnya kita buat kerja haji, atau pada bulan-bulan tertentu sahaja kita melakukannya, seperti puasa bulan Ramadan, hanya bulan Ramadan. Atau seperti dalam keadaan-keadaan tertentu saja kita melakukannya. Misalnya bila kita kaya, baru kita keluarkan zakat. Sembahyang tidak begitu. Sebab itu dia kata mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang dalam keadaan macam mana sekalipun, miskin ke, kaya ke, bukan kata sekali seumur hidup seperti haji itu. Bukan kata pada bulan-bulan tertentu, bukan. Setiap waktu, setiap masa. Kalau dalam sehari, sekurang-kurangnya, ini yang wajib, yang fardu, 5. Yang lain-lain itu ada lagi sembahyang. Yang dinamakan sembahyang itu ada lagi. Tetapi yang wajib, yang fardu, yang merupakan rukun Islam, yang diletakkan sekali 5 ini, ialah sembahyang fardu 5 waktu. Itu maksudnya iqamis salat, mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang bukan berarti kita sendiri saja sembahyang, tidak. Walaupun ini fardu ain, setiap orang kena lakukan. Tetapi kalau dia berkuasa, dia kena ini antara agenda dia, program yang dia kena buat, kena jaga, ialah sembahyang. Pemerintah ke, ibu bapa ke, guru ke, ini yang perlu diutamakan. Dengan cara buat masjid ke, nampak nak jaga sangat itu, mementingkan sangat itu, mengutamakan sangat itu, nampak. Kemudian ada berjemaah di sana sini, itu maksud jaga tu. Itulah maksud iqamis salat, mendirikan sembahyang. Dan sembahyang ialah ibadat badaniyah. Ibadat badaniyah, yakni yang berkait dengan tubuh badan kita. Ia boleh dilakukan sesiapa sahaja, sama ada miskin atau kaya. Dalam rukun-rukun banyak-banyak ni, ini yang berkait dengan badan dan kena dilakukan oleh semua, siapa saja. Kalau kata dia sudah balik, dia sudah mukallaf, aqil, balik, sudah memang dia tu tidak gila, waras, dan balik cukup umur, dia mesti kena buat. Setiap orang, tak kira siapa, dia di mana, bangsa apa pun, bila pun, mesti kena sembahyang. Dan sembahyang ni kena jaga sangat. Kalau tak boleh sembahyang sambil berdiri, walaupun itu yang dikehendaki asalnya daripada makna mendirikan sembahyang, berdirilah. Sebab itu ulama-ulama mengatakan kalau boleh berdiri, sembahyang fardu. Tak sah sembahyang sambil duduk. Sebab perintah yang asalnya ialah mendirikan, itu tegak, menunjukkan kekuatan, kesempurnaan. Dan pada ketika itulah boleh kita baca Al-Quran. Pada ketika rukuk dia tak bagi, pada ketika sujud pun tak ada baca Quran. Pada ketika tahiyat kita kata pun tak ada. Kalau ada pun sebagai doa, itu lain cerita lah. Nak baca sebagai Quran, sesuatu yang tegak, sesuatu yang teguh, sesuatu yang kokoh, yang sempurna, itu tak ada. Itu disyariatkan semasa qiyam. Tetapi kena jaga sembahyang ni, mendirikan sembahyang bukan bermakna dalam keadaan berdiri. Itu maksud berdiri itu kalau sihat, tak ada keuzuran, kena berdiri. Kalau duduk tak sah. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri, dia duduk. Duduk tu pun makna mendirikan juga. Sebab itu kita kata tadi, mengerjakan sembahyang sebenarnya. Mendirikan tu kena pakai dalam makna yang lebih luas, bukan dengan makna mengerjakannya dalam keadaan berdiri sahaja. Tidak. Sebab kalau tengok sembahyang itu sendiri, dalam perbuatannya bukan berdiri saja, ada rukuk, ada duduk kan, ada sujud, bukan berdiri semuanya. Kemudian makna mendirikan sembahyang itu bukan
sahaja kita buat sekali, tapi berpanjangan dengan menjaga segala rukun dan syarat dia, perlu diketahui apa yang membatalkannya, semua sekali. Itu maksud mendirikan sembahyang. Tapi kalau tidak mampu berdiri, bukan makna terlepas dia daripada sembahyang, dia kena duduk. Duduk pun kena sembahyang juga. Jadi kena ada satu keadaan yang mana membayangkan, menunjukkan, menyatakan dia dalam keadaan berdiri. Misalnya kalau orang bersembahyang dengan isyarat mata saja, mana tak boleh tinggal sembahyang tu sampai begitu sekali. Tak boleh bergerak dari yang lain, tak boleh nak duduk sampai balik tidur. Dia keluar mata tu diri macam mana? Mestilah mata tu terbuka luas. Rokok kita katuk sikit, sujud lebih ke bawah, itu isyarat. Sampai begitu nak jaga mana berdiri itu. Berdiri itu penting. Begitu juga kalau kita duduk, duduk. Itu ketika qiyam tu duduk betul, kalau boleh. Rukuknya tunduk sikit, sujudnya lebih rendah lagi daripada itu. Pada keadaan berdiri itu tak ada. Itu juga termasuk dalam makna mendirikan sembahyang. Jadi luaslah makna mendirikan sembahyang ni, sangat luas. Bukan sekadar itu saja. Orang yang tidak mendirikan sembahyang ni, pemerintah Islam tanggungjawab dia, kalau tak buat juga, tak mendirikan sembahyang di mana-mana kawasan tidak ada berjemaah, dia boleh arahkan supaya berjemaah. Kalau tidak, dia boleh serang, boleh ceroboh terhadap mereka. Sampai begitu. Ini semua termasuk dalam tuntutan mendirikan sembahyang. Kalau pemerintah, apa yang dia boleh buat? Dia boleh buat lebih daripada orang biasa. Itulah yang dia boleh buat. Dia boleh bertindak terhadap mereka itu macam-macam caranya. Macam-macam caranya. Baiklah. Yang ketiga, memberi zakat. Ialah ibadat maliyah, berkait dengan harta semata-mata. Rasanya ini kita sudah bincangkan baru ni kan. Sudah bincang, jadi tak perlu lagi lah. Cuma kita ambil kesimpulannya, buka surat 16 juga. Kesimpulan daripada hadis ini, nota 63 tu, antara kesimpulan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah, satu, keistimewaan akidah tauhid. Akidah tauhid ni istimewa sangat, dan kita yang mendapat keistimewaan itu. Sebab orang lain tak ada dah yang sebenarnya bernasib baik memakai akidah ni, berpegang dengan akidah ni, tak ada. Walaupun nama agama, berapa banyak agama dalam dunia. Agama tu dikatakan agama dari langit juga, agama ahli kitab sekalipun. Ahli kitab tu lebih dekatlah dengan agama yang benar, kita kata. Asalnya memang benar pun, mereka pun tidak ada tauhid. Jadi istimewa sangat tauhid. Yang betul-betul menegakkan tauhid, menjaga tauhid, siapa sekarang? Tak ada orang lain, kita, umat Islam. Dan ini yang ditekankan sekali, paling kuat penekanannya. Sebab kalau kita perhatikan di sini, tengok tauhid, dia sebut tauhid. Sebab apa? Ini yang sudah rosak. Ini yang tidak dapat dipertahankan oleh umat-umat Nabi yang lalu. Walaupun dia dakwah, dia ikut Nabi juga. Nabi itu kita sendiri pun terima juga sebagai Nabi yang sah daripada Allah. Tapi sudah menyeleweng, mereka tidak dapat pertahankan akidah tauhid itu. Macam-macam bentuk syirik telah berlaku. Ini keistimewaan ini yang ada ialah pada kita. Dengan sebab itu tak adalah orang kata Muhammad tu, orang kita kata Muhammad itu adalah sebahagian daripada Tuhan, satu daripada Tuhan. Tak ada siapa pun kata begitu. Tak ada siapa pun. Kalau adalah orang nak kata Muhammad dengan Allah ini satu, itu sudah rosak. So mesti ada yang menegur terus. Jadi Islam secara keseluruhannya di mana-mana bahagian bumi ini, akidah tauhid itu tetap dia ada, dia pertahankan. Kalau ada sedikit sebanyak nak rosakkan, dia terus ada teguran. Tidak seperti agama lain, langsung sudah berubah. Kalau
Ada yang nak bawa ajaran tauhid di kalangan dia, itu dianggap asing, dianggap pelik. Itu yang terpencil sebenarnya, tersisih. Tapi kita tidak. Yang syirik itu tersisih, tauhid tidak. Tauhid itu menjadi anutan majoriti umat Islam. Majoriti boleh kata semua lah. Kalau ada pun itu dia tidak Islam, dia menyeleweng. Sehingga orang maklum kalau memegang akidah tauhid ni siapa, gitu. Seperti makna kalau maklum di zaman Nabi SAW dahulu, dua golongan yang bersunat, kalau lelakinya berkhitan, maklum, Yahudi dan orang Islam, maklum. Orang Yahudi dia berkhitan juga, orang Islam berkhitan. Tapi kalau yang lain ada juga khitan, tapi bukan atas nama agama, bukan atas nama tuntutan agama, mengikut perintah agama, mengikut tradisi agama, bukan mana-mana itu. Cuma dia buat tu ada maksud lain lah, masing-masing lah. Yang itu. Tapi kalau kerana agama, ya, sama juga. Kalau tauhid, semua orang tahu, tak ada orang lain. Orang Islam saja yang mendukung akidah tauhid dan betul-betul dapat menjaganya, berjaya menjaganya. Yang kedua, tak apa, kita tambah sikit lagi yang tauhid. Sebab apa Islam dipercaya mempertahankan tauhid, memelihara tauhid? Banyak sangat. Kalau kita tengok dalam ajaran Nabi SAW, ajaran Islam ni semua dia semua lillah ta'ala, kerana Allah. Kan kita nak buat sesuatu dia kan boleh banyak kerana itu, kerana ini banyak kan. Tapi diajar kepada kita nak buat apa-apa terutama ibadat khusus tu lillah ta'ala, lillah ta'ala. Semua begitu. Tak ada sebut yang lain. Nak menyembelih binatang, sebab disembelih binatang ni sakit juga dia kan, sesa juga. Tak boleh kalau nak kiranya kita nak bunuh saja begitu. Memang Nabi SAW larang pun, memang larang pun. Sebelum ni dalam Muqaddimah Muslim sudah ada dah, kita sebut itu. Tak boleh kita jadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran permainan kita ataupun ujian kita berlatih, nak menembak ke nak, tak boleh. Itu termasuk dalam penyiksa. Kalau boleh pun Allah SWT izinkan kepada kita dengan cara kita menyembelihnya, dengan menyebut namanya. Sehingga Imam Malik kata kalau tak sebut nama Allah tak sah sembelih. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Dia pegang yang itu, jangan makan binatang yang disembelih sekali. Kalau tak sembelih lagi makan. Kalau kita matikan dengan kita hempakkan dia atau sebagainya, lagilah tak boleh. Kalau sembelih sekalipun tak sebut nama Allah, tak boleh. Kenapa? Nak menegakkan tauhid. Kerana dia saja. Kita boleh sembelih binatang, kalau nak kita tak boleh. Tapi dia kata boleh, dia benarkan, dia Tuhannya. Dan dari segi keperluan manusia, kepentingan manusia pun lebih sesuainya, dari segi kepentingan manusia, binatang-binatang yang tertentu tadi boleh dimakan. Kalau tidak dimakan, rugi saja, dia mati juga. Hakikatnya nyawa dia terpisah daripada tubuhnya, itu saja. Jadi Allah SWT bagi kepada kita kebenaran menyembelih binatang dengan sebab dia bagi itu, dengan namanya. Kita sembelih, matikan binatang, kurbankan dia kerana Allah. Semua gitu. Nak buat apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tak ada yang lain. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah semua. Tengoklah di mana-mana pun dia tanam tu kuat akidah tauhid. Sampai-sampainya kalau makan dia semua ingat yang ganjil. Makan 2 biji buat tamat, dia bertambah 3, 2 biji pun kenyang dah, boleh dah. Dia tambah satu lagi. Nak suruh kita ingat yang satu, yang ganjil, yang tak serupa dengan yang lain itu, lain daripada yang lain itu. Ada tapi tidak sama dengan yang lain. Nak suruh kita sentiasa ingat, dan dia tanam sampai nak makan pun ingat lagi kepada dia. Kalau dalam kitab-kitab disebutkan, walaupun kita tak guna sekarang ni, sebab tidak ada keperluan, kalau guna pun tak sesuai. Ni pada masa dahulu istijak menggunakan batu.
Kalau guna batu tu pun dia ada juga witir tu. Dia ada juga witir. Padahal kita kata nak suci tu, nak membersihkan najis, tapi dia tengok tandang tu, setiap ruang, setiap tempat tu dia ada nak bagi kita ingat kepada Tuhan yang Esa, satu tu, yang tak serupa dengan makhluk. Ini semua ganjil. Kalau tawaf 7. Habis air sembahyang yang sunat 3. Dia ganjil. Banyak begitu kan kalau kita perhati. Semua tu, walaupun sama ada kita sedar atau tidak, itu lain cerita. Tapi kalau orang yang belajar, dia faham semua. Setiap ni benda ni, kenapa 3, kenapa 7. Ganjil tu, dari segi bilangan ganjil tu ada. Yang ganjil itu ialah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini, inilah cara Islam ini menanam tauhid di setiap tempat, di setiap selekoh kehidupan kita. Dia ada peringatan. Yang kedua, amanah dalam menyampaikan ilmu. Amanah dalam menyampaikan ilmu. Kalau kita tahu begitu-begitu, Ibnu Umar misalnya, kalau kita andaikan maknanya dia dengarnya puasa dahulu, haji kemudian. Bila orang tegur, dia kata tidak. Ni yang dia dengar daripada Rasulullah SAW nya sebut puasa dahulu, haji kemudian. Itu amanah ilmu. Yang berkait dengan Rasulullah ni sangat-sangat kita kena jaga. Sangat-sangat kita kena jaga. Ataupun dengan makna yang kedua, dia ingat orang ni nak membataskan, menghadkan, iaitu sebut haji dahulu. Sebab dia juga, misalnya kita seperti yang kita bincang tadi, andai kata orang tu pernah dengar Ibnu Umar sendiri pada ketika yang lain meriwayatkan sebut haji dahulu, lepas tu baru puasa, seperti dalam hadis nombor 11, nombor 12 tu, andaikan begitu. Jadi dia mencelah tu, mungkin dia ingat Ibnu Umar terlupa ke dia nak mengingatkan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar kata tidak, bukan begitu. Macam tu pun betul, ada juga, saya dengar juga. Macam ni sebut puasa dahulu, haji kemudian, ini pun saya dengar juga. Itu amanah ilmu. Mana dia tahu daripada Rasulullah, dia sampaikan semua. Macam-macam mana pun dia sampaikan. Itu amanah ilmu, dia tidak sembunyikan. Dan kalau ada kekeliruan yang kecil-kecil macam tu pun dia hilangkan. Takut-takut orang tu ingat ini saja yang Nabi sebut, yang itu tidak Nabi sebut. Jadi dia kata tidak, yang itu saya dengar. Bukan dia terlupa tu. Dia nak cerita, dia bukan terlupa, dia ingat sangat. Yang itu pun boleh, yang ini pun boleh. Kedua-duanya dia dengar. Jangan kamu ingat saya dengar satu saja. Tadi saya sebut, tadi saya terlupa. Jangan kamu ingat itu. Ini amanah ilmu. Terutamanya ilmu agama tentang Quran dan Sunnah ni kena teliti, jaga sangat benda-benda macam ni. Contoh amanahnya tadilah Ibnu Umar. Itu contoh. Yang ketiga, kepentingan menjaga ketulinan kata-kata Nabi SAW. Ibnu Umar tadi dia kata nak jaga ketulinan kata-kata Nabi SAW. Yang keempat, memberi keutamaan kepada perkara yang lebih penting. Memberi keutamaan kepada perkara yang lebih penting. Yang ni kalau dalam Islam ni, kalau kita nak perhatikan, nak bilang semua, banyak sangat. Memang Islam mengajarkan begitu kepada kita, mengutamakan yang lebih utama. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Itulah asasnya. Kemudian kalau sekarang ni termasuk salah seorangnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia tulis Fiqhul Awlawiyah. Siapa boleh tulis buku satu nak menyebutkan Islam ni utamakan yang lebih utama? Dari mana semua ni belajar? Kalau kita perhatikan di sini pun sudah madai hadis ni. Mula-mula dia sebut syahadah dahulu. Syahadah itulah yang paling utama. Kalau sembahyang pun tak ada syahadah, tak guna. Yang kedua, sembahyang. Yang ketiga, zakat. Jadi keutamaan itu, kenapa diutamakan zakat selepas daripada sembahyang? Sebab dalam Quran sebut selalu bersama-sama dengan sembahyang zakat itu. Aqimus salat wa atuz zakat. Kemudian puasa, kemudian haji. Kalau nak kira pun yang lebih ramai orang, semua orang boleh buat ni. Mengucap sembahyang boleh buat, itu dia lebih ramai. Tapi haji dia letak kemudian, sebab bukan semua orang buat.
Setengah-setengah tu tak wajib pun atas dia, sampai mati pun tak wajib, walaupun dia rukun Islam. Tapi kalau tak cukup syarat, tidak wajib. Tapi berbeza dengan sembahyang ni, susah. Tak ada lah hampirnya kita nak kata orang tu dia terlepas daripada sembahyang. Kalau ada pun orang perempuan pada ketika dia bagi kotor, dalam masa tertentu, nak kata dia ni tinggal terus sembahyang, tak ada dalam Islam. Jadi kita tengok dari segi tertib susunan rukun Islam pun nampak hebat. Nampak bagaimana dia mengajar kita mengutamakan yang lebih utama. Benda ni nampak jelas. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain, fardu dengan sunat, mana nak diutamakan. Banyaklah kalau nak baca. Saya tak pasti dalam bahasa Melayu sudah ada ke tidak. Ada fiqhul aulawiyah. Itu kalau ada tu baguslah. Itu salah satu buku yang patut dibaca. Baru kita nampak cantik sangat Islam yang kita anuti ni, cantik sangat, hebat sangat. Asasnya semua tu ada dalam hadis ni. Dalam hadis ni sebenarnya sudah ada semua asas. Cuma ulama kembangkan lagi, perluaskan lagi, sehingga kita nampak dengan jelas contoh-contohnya, dan kita jadi terasa, tersentuh perasaan. Kalau macam ni mungkin orang biasa dia baca ini rukun Islam gitu saja, dia tak nampak dah perincian apa maksud di sebaliknya. Macam ni, memberi keutamaan kepada perkara yang lebih penting atau lebih utama, mungkin dia tak perasan. Tapi dengan baca buku-buku yang diperincikan oleh ulama tu, kita kepada orang biasa dia lebih terasa. Tapi kalau kita biasa belajar hadis, kita memang akan nampak ini salah satu usul dalam Islam sebenarnya, mengutamakan yang lebih utama. Kita pergi kepada hadis yang ke-13. Sebab secara umumnya kita sudah baca dah dahulu, sudah bincang dah pun. Ini sebagai tambahan, perbincangan tambahan. Ada riwayat Taus, dia kata ada seorang lelaki kata kepada Ibnu Umar, "Mengapa anda tidak pergi berperang, yang berjihad fi sabilillah?" Dia kata kepada Ibnu Umar, kenapa selalu Ibnu Umar yang ditonjolkan? Tengok di sini dalam bab ni boleh katakan semua hadis dia. Kenapa ditonjolkan dia tu sangat? Itu perlu kita tahu. Ibnu Umar salah seorang sahabat utama Rasulullah SAW, dan dia terutamanya di peringkat kemudian setelah sahabat-sahabat yang lebih tua sudah tidak ada, dan ketika dia tua, dialah dianggap sebagai syekhus sahabat, syekh maha guru di kalangan sahabat. Jadi kalau maha guru tu yang dia lah yang kita nak, yang lebih dipercayai, lebih meyakinkan. Sebab itu diutamakan riwayat dia. Cuba kita perhatikan. Dan dia ni semasa muda dia lagi pun, sebab termasuk salah seorang sahabat yang layak jadi khalifah di zaman Sayyidina Umar lagi. Kalau nak kira layak dia, tapi Sayyidina Umar tak calonkan nama dia kerana anak dia. Dia tak mahu orang kata dia ni memakai dasar nepotism, kroni, tak ada. Kerana tu dia tak sebut itu. Tapi di kalangan sahabat maklum dia salah seorang yang layak pada ketika itu. Cuba bayangkan di zaman Sayyidina Umar tu dia sudah layak, macam mana hebatnya. Kemudian dia hidup berapa lama lagi selepas itu. Ini antara kelebihan Ibnu Umar. Kemudian kalau di kalangan sahabat, kepada imam mujtahid, kalau imam yang empat ni, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, Ibnu Umar ini adalah rujukan utama kepada Imam Malik atau mazhab Malik. Dari kalangan sahabat, rujukan utamanya ialah Ibnu Umar, bukan orang lain. Sebab tu kalau kita tengok, banyak dalam Muwatta Imam Malik tu selalu Ibnu Umar. Walaupun begitu, bukan semua pendapat Imam Malik itu diasaskan di atas pendapat Ibnu Umar, tidak juga. Tapi yang paling banyak dan yang paling mereka anggap sebagai istimewa lah, kuat, ialah riwayat Ibnu Umar. Jadi ini maha guru bukan di kalangan sahabat saja, maha guru
yang diterima di kalangan mazhab Malik, di kalangan sahabat dia lah. Mereka tak pilih Ibnu Abbas. Seperti mazhab Syafi'i, dia maha guru di kalangan sahabatnya Ibnu Abbas. Kalau bagi mazhab Hanafi, maha guru di kalangan sahabatnya Ibnu Mas'ud. Kalau bagi orang-orang dalam mazhab Ahmad, maha guru di kalangan sahabatnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu guru yang utama. Yang lain-lain itu guru juga, diterima juga daripada semua sahabat, tapi yang utama, menjadi rujukan utama bagi mereka ini. Dia ada tu perbezaan di antara satu mazhab kepada satu mazhab itu. Dia ada perbezaan dari segi punca dan rujukan kepada mereka. Jadi itulah kedudukan Ibnu Umar ni. Baik. Kenapa tidak pergi berperang, jadi berjihad fi sabilillah? Jawab beliau, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawasanya Islam itu dibina di atas 5 perkara. Bersaksi bahawa tiada Tuhan, yakni yang berhak disembah melainkan Allah, mendirikan sembahyang, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitillah. Ni 5 rukun Islam. Ni yang mesti kena jaga. Perat tu tidak. Sesoalannya dia kata begitulah. Jadi kamu ingat perat ni jihad ni fardu ain ke? Mesti ke? Setiap waktu. Adalah ketika-ketikanya jadi mesti. Jadi fardu ain atas setiap orang Islam. Tapi ada ketikanya tidak begitu. Dia nak ceritanya di sini ada beza antara rukun dengan tidak rukun. Perang ataupun jihad bukan suatu rukun Islam dengan artis setiap masa ada ataupun mesti kena ada. Macam buat haji tu sekali dalam seumur hidup, tak ada macam tu. Dia bila perlu, dan bukan semua orang kena, kepada yang mampu, yang cukup syarat. Jadi ketika itu tidak diperlukan, ataupun dia sedang melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, yang lebih penting lagi daripada berjihad itu. Mungkin dalam keadaan sudah ramai orang yang boleh berjihad, yang lebih sesuai daripada dia, lebih muda daripada dia. Yang dia nak buat apa? Sebarkan ilmu, ilmu Nabi SAW. Dan dia nak cerita di sini bahawa banyak lagi. Bukan kadang-kadang yang kita nampak sesuatu ajaran itu nampak tinggi sangat. Tinggi tu ada ketika tertentu, bukan setiap masa, bukan setiap waktu dia tinggi, macam berberat. Ya, kalau ketika terdesak sangat, orang mari menyerang kita, ketika itu kena pakai infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Semuanya kena pergi perang. Lelaki, perempuan, kanak-kanak, putua, semua kena pergi. Kalau dalam keadaan kita betul-betul terancam, tak ada dah orang-orang yang lain, tak boleh dah nak cari askar, tentera yang khusus dalam keadaan itu, ya. Tapi ada ketikanya tidak begitu. Ibnu Umar menjelaskan begini. Bahkan mengikut setengah-setengah ulama, mereka mengatakan Ibnu Umar termasuk antara sahabat yang menganggap selepas daripada Fatih Makkah tidak ada lagi kewajipan perang. Tidak ada lagi. Ada yang mengatakan begitu. Bukan dia saja, sebenarnya ramai lagi. Ibnu Sirin, Sufyan Ats-Tsauri, Sahnun, Ibnu Syubrumah, dan ramai lagi. Tetapi rasanya pendapat itu, kalau kita nak pakai secara mutlak, kurang sesuai, kurang elok. Lebih eloknya kalau kita kata, mereka kata tidak wajib tu bila keadaan tidak mendesak. Di peringkat fardu kifayah, tidak semua orang kena pergi, hanya orang tertentu. Kalau macam kita sekarang ni, sudah ada tentera, mereka diberi gaji, mereka diberi keistimewaan, mereka lah yang lebih utama. Walaupun setiap orang Islam kena jaga juga keselamatan, kena jaga fikir juga, tapi itu bukan kerja dia yang utama. Kerja dia sedang buat benda lain. Yang betul-betul buat benda ni, jaga keselamatan, jaga rumah orang, jaga jalan dan sebagainya. Polis memang sudah ditugaskan, diberi gaji, diberi segala keistimewaan kepada dia. Jadi kita kena faham, ada keadaan-keadaannya, masa-masa tertentu
kita jadi tidak utama untuk benda itu, mungkin utama kepada kita benda lain. Inilah maksud Ibnu Umar. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran sendiri pun, dia ada sebut, wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum ya'dharun. Misalnya ayat ini disebutkan bukan semua orang mukmin itu kena keluar berperang. Nampak? Yang tadi dia kata kena keluar semuanya. Dalam berat ke, ringan ke, dalam keadaan macam mana kena keluar. Itu ada keadaan tertentu. Tapi kalau kita perhati ayat ini, dia kata tidak semua orang-orang mukmin itu perlu keluar berperang. Bahkan kena ada, sepatutnya ada satu golongan di kalangan orang-orang mukmin ini keluar bukan dengan maksud perang, tapi dengan maksud liyatafaqahu fid-din, dengan maksud mendalami agama. Supaya apa? Supaya dia balik, dia boleh bagi peringatan kepada bangsanya, umatnya, dan mereka sentiasa dalam keadaan berhati-hati, berwaspada. Bila kita ada ilmu, kita berwaspada, kita tahu apa yang mengancam kita. Jadi dikatakan ni dia letak sejajar, setara dengan perang. Satu yang pergi perang, ada lagi yang dia tak perlu pergi perang. Kalau dia pergi belajar. Jadi ini pun untuk Islam juga, untuk jaga Islam juga. Untuk menyelamatkan Islam ini. Bukan perang saja. Kalau kita perhatikan di sini, nampaklah ada ketikanya perang ataupun jihad itu dia jadi fardu kifayah saja. Di mana tidak semua orang kena pergi. Bahkan digalakkan, dianjurkan sebahagian daripada orang Islam itu pergi belajar. Belajar tu dia kata bukan belajar fardu ain. Tafaqquh fiddin maksudnya mendalami agama. Mendalami agama ni jauh perginya, bukan fardu ain tu. Bukan kita tak boleh kata tak kena perang kalau nak belajar fardu ain. Tidak. Tak betul itu. Sebab dalam ayat tu sebut tafaqquh fiddin ni dia bukan belajar fardu ain. Dia fardu kifayah. Jadi itu sebab Ibnu Umar kata begini, ini termasuk dalam fardu kifayah. Macamlah kamu buat jihad ataupun perang ni macam fardu ain pula, macam rukun pula yang Rasulullah SAW sebut sebagai rukunnya ini, bukan itu kata dia. Sekarang ini tidak begitu. Jangan patah, jangan kata apa-apa orang ni lemah iman ke, tidak ikut agama ke. Kita tak boleh kata begitu. Sebab dia berkait dengan masa, dengan keadaan. Jadi tafaqquh fiddin itu banyak pula galakkan, banyak pula keistimewaan, kelebihan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang orang-orang yang mendalami agama. Misalnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan yang besar untuknya. Yang ini tanda seseorang itu dipilih oleh Allah untuk diberikan suatu kelebihan besar kepadanya, ialah yufaqihu fiddin. Dia memberi kefahaman yang mendalam tentang agama kepadanya. Yang ini Nabi kata orang yang bertuah, orang yang bernasib baik, orang yang Allah mahukan kebaikan untuknya, ialah orang yang Allah beri kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Itu maksudnya. Nak dapat faham yang mendalam tentang agama ni, dia sebut kena keluar. Tadi wa ma kana al-mu'minun liyaghfiru kaffah. Dia guna perkataan yaghfiru. Yaghfiru mana keluarlah nak pergi perang. Nafir ni macam panggilan yang mesti kena sahut, kena pergi. Ini panggilan trompet untuk perang, kita kata. Tidak semua orang mukmin itu perlu keluar berperang. Dia guna perkataan yang firu. Selepas itu untuk belajar pun dia guna perkataan itu juga. Mana sama taraf tu. Sama taraf.
Falaula nafara yang firman sama kepada orang yang belajar bahasa Arab, dia cukup faham tu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, setiap golongan sepatutnya ada satu golongan, setiap golongan. Jadi dalam Malaysia ni bukan seorang saja, perlu ada. Setiap kawasan itu perlu ada. Sebab itu ulama-ulama kata hikmat dari segi satu mukim, satu kawasan tu orang bersemayam di satu tempat tu Jumaat, situlah tempat dia berjemaah. Itu satu mukim kita bagi kan, satu kawasan. Di setiap kawasan macam itu mesti ada satu golongan. Bukan sebuah apa ni kita kata Kuala Lumpur seorang, tidak, setiap kawasan. Dan apa yang dikatakan fardu kifayah oleh ulama, banyaklah kalau nak sebut. Banyaklah kalau nak sebut. Jadi semua kena ada. Bayangkan kalau orang Islam ni betul-betul memenuhi tuntutan fardu kifayah tu, dia jadi macam mana? Hebat. Dan dia memang terpelihara betul. Tak boleh nak gugat dari sudut mana sekalipun. Dari sudut mana sekalipun. Ini sudut tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din ni saja berapa pecahannya. Mengikut ulama-ulama, penjelasan ulamanya, iaitu misalnya kalau tersebar hadis maudhu, tak ada siapa pun yang tahu, tak ada siapa pun yang boleh bantah di situ. Dalam satu mungkin itu sepatutnya, ini bukan satu negeri, dua negeri pun tak ada lagi. Dia kena ada. Kalau tak ada, berdosa semua. Itu maksud fardu kifayah. Dia kena ada orang yang dapat menegur ini salah, tak betul. Sebab apa? Mengikut kaedah dari ini. Itu ilmu fardu kifayah lah. Itu satu baru. Kemudian kalau Quran ini terbaikilah, katakanlah cetak salah, bagi dia itu salah, katakanlah, tak ada siapa pun yang perasan. Kalau kita bagi kepada orang kampung tu ataupun orang di kawasan itu, tak ada siapa pun yang dapat kesan. Dia baca selamba dia tak ada rasa dosa semua. Sebab dia kena ada sekurang-kurangnya seorang yang hafal Quran. Ini fardu kifayah. Yang ni, jika keadaan ini berlaku, dia boleh kesan. Dia seorang pun dia ada, dia boleh kesan. Itu kelebihannya fardu kifayah. Dan kita tidak bergantung dengan orang lain. Fardu kifayah ni bukan dari sudut tafaqquh fiddin ini saja, luas lagi. Dari sudut ekonominya, dari sudut politiknya, dari sudut segala-galanya termasuk sebenarnya. Dia bukan sudut agama ni saja, sudut-sudut lain. Kalau kita misalnya dalam satu kawasan ini bergantung dengan orang kafir dari segi makanan, dosa. Yang mana kita tidak dapat pastikan halal haramnya. Tapi kalau kita dapat pastikan, boleh tahan juga lainlah. Tapi kita masih bergantung dengan orang kafir lagi. Kita tidak berdikari lagi. Dengan kalau begitu, maknanya perlu sekali umat Islam ni berdikari. Dia buat sendiri, pasti. Yang orang kita buat ni yakin suci, yakin halal. Itu termasuk dalam fardu kifayah. Kalau tak ada siapa pun dalam keadaan makanan ini terbuka luas, bebas, puncanya bukan daripada orang Islam saja, orang kafir pun ada, tapi tidak ada yang menentukan ini halal ke tidak, yang mengambil berat tentang itu, berdosa semuanya kita. Bukan main-main, itu fardu kifayah tu. Fardu kifayah. Zaman dahulu orang selalu buat contoh, kalau fardu kifayah ni dalam kitab-kitab pun dia buat contoh apa? Kalau dalam satu kampung tu orang mati, tak ada siapa pun yang urus dia, yang semayangkan dia, dosa semua. Mana kena semayang, kena ada sekurang-kurangnya seorang. Kalau tidak, berdosa semua. Itulah yang dikatakan fardu kifayah. Sebenarnya bukan sekadar itu, luas lagi. Termasuklah dalam menuntut macam-macam bidang ilmu. Kalau tak ada benda macam ni, berdosa semua. Ini, dan dia sebutkan perkataan nafara. Untuk pergi perang pun, ya biru nafara lah. Ni falaulah nafara, pergi belajar, dia tafaqquh fiddin, nafara dulu. Mana sama-sama dia untuk
sama-sama kuat kedudukannya. Kiranya dalam keadaan yang ini pergi berperang, kalau dia tak pergi, dia pergi ke sini, dia dapat pahala yang sama. Dia juga melakukan sesuatu kebaikan untuk Islam. Jadi Ibnu Umar ni maklum, dia sebagai syekh di kalangan sahabat. Kadang-kadang orang ni pun susah juga, orang ni dia kira dia tak tengok dah orang ni macam mana. Ibnu Umar tu di akhir hayat dia buta. Dia kira dia sahabat, sepatutnya dia pergi berperang. Dulu pergi berperang, sekarang ni kenapa tak pergi? Dia tak fikir ke orang tua ni apa kerja dia, dia boleh buat apa untuk kita. Sepatutnya kita jaga dia, untuk dia jaga agama kita. Yang lain-lain buat apa? Yang muda-muda, dia sudah berjuang selama mana dah, semasa Rasulullah SAW. Yang kemudian dulu tanya dia, macam nak mencari kekurangan dia. Inilah keadaan susah kadang-kadang masyarakat ni. Sepatutnya ke depan, dia duduk di mana dia duduk saja ke? Dia tidur saja, begitu ke? Jadi kita dapat belajar daripada sini. Ibnu Umar, kalau orang tekankan sangat, kuat sangat, dia kata begitu. Sama juga bagi saya lah, kadang-kadang, maaf lah, setengah-setengah mungkin dia tidak setuju, tapi saya memang berpendirian begitu. Setengah-setengah orang dia kata politik mesti wajib, dosa kalau tidak. Politik semasa, dalam maksudnya politik semasa. Kalau saya nak jawab, saya jawab seperti Ibnu Umar ni, macam ni. Ni kedudukan macam tu lah. Politik tu memang ada dalam Islam, memang kena fikir, tapi nak terlibat sepenuh masa bukan kerja semua kan. Kalau ada sudah yang buat, baguslah, itu termasuk dalam fardu kifayah. Tapi nak menutup semua kan, jadi begitu dengan meninggalkan satu bidang yang besar, tak kena tu. Macam Ibnu Umar kan, kenapa tak pergi perang? Dia kata saya dengar Rasulullah SAW bersabda, dia sebut itu. Jadi ini yang wajib yang sebenarnya, yang itu bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Ya, jika perlu sangat, mungkin macam lain pula jadi ceritanya. Mungkin macam lain ceritanya. Saya sendiri pun. Tapi secara umumnya dia tidak sama itu dengan rukun Islam ni. Tak sama. Jangan kita samakan. Kalau samakan, dia jadi macam Syiah lah. Dia kata rukun Islam juga jihad itu. Jadi orang yang tanya ni tak tahu lah macam mana Ibnu Umar kenapa begitu. Jadi dia bangga pula tengok Syiah bagus, dia semangat juga berjihad. Iyalah Rasulullah SAW dengan sahabat pun tidak jihad pun, dia tak perang kau. Dia tidak berjihad kau. Dan jihad ni apa mana jihad? Jihad dia pergi perang bunuh orang saja kau. Dia tidak faham konsep jihad itu. Sahabat lebih tahu apa yang dia buat. Dia buat dengan ilmu, apa yang terima daripada Rasulullah SAW. Ibnu Umar ni pun sendiri tak tinggal perang bersama Rasulullah SAW. Dalam perang Badar, umur dia 13 tahun, pergi juga. Dia pergi nak perang, tetapi bila diperiksa, cek, tak lulus. Pasal dia tak cukup umur. Tengok semangat jihad dia, walaupun dia tidak kata jihad itu rukun Islam. Begitulah sepatutnya kita kena faham keadaan jihad ke, politik ke apa, kena faham. Tapi jangan melampau, jangan lebih-lebih sangat. Yang asas tetap asas. Yang berubah mengikut keadaan itu tetap berubah. Hukumnya pun boleh berubah. Jadi dia tahun selepas itu Uhud, dia pergi juga. Dia pergi lagi. Sahabat-sahabat yang walaupun dia tidak percaya, ada sahabat yang sama lah, dia tidak percaya jihad itu sebagai rukun Islam, tapi nak pergi berperang tu, dia takut orang anggap dia ni kecil. Dia berjinjing, tahu jinjing ni, berdiri di atas ujung jari kaki tu, nak suruh orang nampak dia tinggi. Dia sudah layak sampai begitu. Ahli sunnah wal jamaah ni daripada zaman sahabat lagi. Ibnu Umar pergi pada tahun yang ketiga nak masuk perang Uhud. Tak ada benar juga, sebab dia baru umur 14 tahun. Baru umur 14 tahun. Tengok. Jadi orang ni tanya dia tahu perang, dia ingat macam mana orang tua ni. Dia tidak faham ketika ni dia sepatutnya buat apa. Dia tidak faham. Jadi
Maksud Ibnu Umar ialah, ada nota di situ 65, maksud Ibnu Umar ialah berperang dan berjihad itu bukanlah sebahagian daripada rukun Islam yang menjadi kewajiban ke atasku. Aku tidak pergi berperang atau berjihad kerana aku sibuk dengan perkara yang lebih penting daripada itu. Jadi pada masa itu ada yang lebih penting daripada perang sekalipun. Ibnu Umar menjawab begini, kerana beliau fikir orang bertanyakannya itu menganggap berperang dan berjihad fisabilillah itu adalah salah satu fardu ain. Jadi dia tak menafikan bukan fardu ain. Dia boleh jadi fardu ain dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi pada ketika Ibnu Umar kata ni, Islam sudah kuat, sudah teguh, sudah kuat, dan sudah ramai orang Islam yang muda-muda yang pergi sana sini, pergi berperang. Dia menjadi rujukan masyarakat dalam ilmu, khususnya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kesimpulan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah berjihad fisabilillah itu adalah salah satu daripada tuntutan agama. Itu tidak nafi. Tidak nafi. Jihad fisabilillah adalah tuntutan agama, tapi ia bergantung kepada keadaan. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti untuk menegakkan agama tanpa sebarang sebab yang munasabah adalah satu sifat yang tercela. Tidak pergi berperang, tidak belajar, tidak mengajar, tidak buat sesuatu yang dituntut oleh Islam, itu adalah tercela. Tapi kalau kita buat mana-mana satu yang bagi kita lebih penting dan kita lebih sesuai di situ, itu tak apa dah, terlepas dah kita daripada kewajipan tadi. Kalau tidak, memang tercela. Yang ketiga, berperang bukanlah satu-satunya cara untuk menyebarkan agama Islam. Bukan itu satu cara. Bahkan perang dalam Islam ni kalau kita tengok pada asalnya, ia adalah kerana terdesak. Didesak oleh orang kafir, terdesak. Pada asalnya ialah untuk mempertahankan diri. Itu pada dasarnya. Walaupun kemudiannya dia ada juga jihad, pergi berperang, melancarkan serangan kepada orang kafir, ada juga. Tapi di peringkat awalnya bukan dalam bentuk menceroboh, tidak, tetapi kerana dicerobohi, maka orang Islam ini bangkit berperang. Yang sebenarnya kalau ada cara lain, Islam lebih mengutamakan cara lain, cara diplomasi. Misalnya kita kata dalam dunia politik, kalau tidak jadi perang, dengan diplomasi, itu lebih diutamakan oleh Islam. Kemudian dengan cara berdakwah, kalau sudah dapat berdakwah tanpa berperang, kecuali kalau dia halal, memang tak benar. Itulah yang berlaku zaman dahulu, yang perang pergi serang tu, dia tak benar. Orang dia masuk Islam, dia tidak benar. Orang Islam ni nak dakwah, nak cerita tentang Islam, tak bagi kebebasan langsung. Dan orang di tempat itu teraniaya sangat. Mereka pun mengharapkan orang Islam dia pergi melepaskan mereka daripada cengkaman pemerintah. Dalam keadaan itu memang ada Islam pergi serang. Lepas tu dia masuk Islam. Dia tidak paksa yang asalnya beragama lain itu masuk Islam. Tak pernah ada dalam sejarah. Bahkan dalam Quran Allah SWT berfirman menunjukkan tak patut buat begitu. Bukan begitu cara agamanya, iaitu afa'anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Adakah patut kamu memaksa manusia supaya mereka itu beriman? Tak patut. Sebab iman ni dia berkait dengan hati, tunduk, terima dengan rela hati, itu iman. Bukan dengan cara paksa. Kalau ada paksa, tak ada iman itu. Jadi sehingga Tuhan kata afa'anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah patut kamu memaksa manusia supaya ataupun sehingga mereka itu jadi Islam? Sebab itulah ulama-ulama Islam daripada dulu lagi, tentera-tentera Islam pun kalau dia pergi, dia nak berkuasa. Dari segi nak dia memaksa orang memeluk agama Islam, tak pernah ada. Dia nak berkuasa sebab apa? Sebab pemerintahan yang dahulu terlalu zalim.
Sebab itu mudah Islam pergi menguasai satu tempat, sebab rakyat jelatanya memang mengharapkan, menanti-nanti kedatangan mereka. Mereka langsung tak sokong kerajaan yang memerintah, langsung tak sokong. Bahkan kalau pergi berperang dengan orang Islam, kalau kita baca sejarah tu, ada yang menyebutkan terpaksa kena rantai kaki kalau takut lari. Mana mereka tak suka sebenarnya berperang, tapi dipaksa. Tapi bila dia buat dengan paksa begitu, sebenarnya tak boleh bertahan, tak sungguh. Sebab itu orang kafir mudah kalah. Di peringkat awal dahulu, kalau kita tengok sejarah sahabat-sahabat dahulu, berperang fisabilillah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang kelima, golongan yang terlibat dalam menyebarkan ilmu agama dan memberi kefahaman tentangnya tidak diwajibkan berperang. Dalam keadaan biasalah. Kalau dalam keadaan terdesak, semua kena. Dalam ayat kata tadi infiru khifafan wa thiqala, itu semua kena. Tapi dalam keadaan ada pilihan, ada orang lain yang sudah buat benda tu, maka tidak wajib. Sebab apa? Kerja mereka pun besar juga untuk menjaga agama juga. Kalau jihad itu fardu kifayah, maka yang ini pun fardu kifayah, sama-sama fardu kifayah. Yang itu memenuhi fardu kifayah, jihad yang ini memenuhi fardu kifayahnya, iaitu mengajar dan menjaga agama, kesucian agama. Yang keenam, tidak ada gunanya memberikan ubat-ubatan tanpa disertakan panduan penggunaannya. Demikian juga tidak ada gunanya disebarkan agama Islam sekiranya kefahaman tentang ajarannya diabaikan. Bahkan ia mungkin lebih memburukkan lagi keadaan dan merosakkan imej Islam itu sendiri. Jadi dengan sebab itu kena ada yang mengajar. Kalau tidak, kita ajak orang masuk Islam, dia masuk Islam berbeza. Sebab itu kita tengok berapa ramai orang masuk Islam macam belum Islam keadaannya. Cuma dia mengucap saja, sekalian ini sudah tukar nama. Itu dari segi yang lain-lain semua sama. Itulah sebabnya. Sebab dia tidak tahu ya Islam yang dia terima itu apa istimewa. Apa istimewa? Bahkan dia masih duduk anggap, misalnya kalau perempuan tudung itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak menyelesaikan dia. Dia duduk anggap gitu. Dia tidak nampak lagi kelebihan tudung itu. Misalnya, ini satu contoh. Kenapa? Kerana ajaran Islam tidak diberikan dengan baik kepada dia. Tidak diberikan dengan baik kepada dia. Sama juga orang Islam, dia Islam, sudah turun-temurun Islam, tapi dia takut kepada hukum hak. Bahkan dia kata kalau Islam curi habis potong tangan. Dia ingat potong tangan terus begitu. Tengok, dia tak ada ilmu. Dia sendiri itu memusuhi Islam, memusuhi agama, ajaran agama. Dia sendiri pun tak faham. Dia ingat macam mana nak melaksanakan perintah itu. Semudah itu. Bila curi, ikutlah curi apa pun. Potong terus tangan. Ini semua kerana tidak belajar. Bila tidak belajar, kadang-kadang sama Islam pun jadi berkelahi. Sebab dia tidak faham yang sepatutnya dipahami. Satu ada lagi antara orang merah di shelter belakang sebelah maintain foto dan sebagainya. Jadi lebih merosakkan imej Islam lagi. Dia sendiri pun tak faham. Dalam keadaan Islam itu dia buat sesuatu yang memburukkan Islam, dia tidak sedar. Dengan sebab itu perlu ada pengajian, mengajar, belajar itu sentiasa ada. Kalau tidak, tak ada guna. Tak ada guna sangat Islam pun. Yang ketujuhnya, sekiranya perbuatan seseorang alim itu menimbulkan tanda tanya, lebih baik bertanyakannya daripada membuat andaian sendiri dan berprasangka. Lebih baik kita tanya. Nampaknya kita rasa perang itu besar, jihad itu benda besar, tuntutan Islam. Kenapa dia tak buat? Tanya dia sendiri. Boleh jadi dia boleh bagi jawapan dia. Kalau rasa tak sesuai, tanya di hadapan orang ramai. Tanya seorang sama seorang. Tapi kena tanya. Jangan kita berprasangka.
Jangan kita mengatakan dia tak sempurna lagi iman sebab dia tak buat benda ni. Yang benda yang kita kata tak sempurna iman itu tahap mana? Rukun ke apa? Kita pun tak jelas lagi yang itu. Jadi macam ni dia tanya. Bila tanya dia cerita, baru kita tahu. Kalau dah tak tanya ni, Ibnu Umar pun tak jawab, kita tak tahu. Kita tak tahu. Boleh jadi kita akan menganggap ia juga salah satu rukun, seperti Syiah. Syiah memang menganggap rukun, tapi kita tidak. Ialah kalau rukun pun dia takkan nak berat sentiasa. Dia bergantung kepada keadaan juga. Bergantung kepada keadaan juga. Keadaan yang mengizinkan bolehlah. Kalau tak mengizinkan, salah berperang tu, salah, berdosa, tak kena raya, berdosa. Kalau mendedahkan umat kepada bahaya yang tak sepatutnya diterima oleh mereka, itu berdosa. Sebab itu Nabi SAW tak benarkan berapa ramai sahabat dia ikut serta, sebab tak cukup syarat. Sebab tak cukup syarat. Tak cukup senjata ke, tak cukup kenderaan ke. Jadi mendedahkan dia tu kepada bahaya, walaupun semua tahu mati syahid itu suatu kelebihan, sesuatu yang dikehendaki, tapi dia bukan bermakna membunuh diri. Nak mati syahid bukan makna membunuh diri. Sebab itulah Nabi SAW nak keluar perang, dia pakai baju besi kan. Dia pakai baju besi. Dia kena ada ikhtiar, usaha untuk menyelamatkan diri. Kena ada. Bukan makna dah nak mati syahid, baguslah kita pergilah, biar mudah matilah, senang. Itu bunuh diri namanya. Jadi itulah bendanya yang kita perlu faham, perlu belajar. Rasanya setakat itulah dulu untuk kali ini. Kita sampai kepada tajuk baru dah. Pengerusi pun kata tadi pukul 12 Ini sudah pukul 12. Jadi hanya setakat itulah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan-Tuan. Ada seorang pertanyaan dalam pertanyaan. Ada soalan bertanya apakah ada nak tulis ataupun nak cakap kali mic itu. Pandangan Maulana tentang orang-orang yang pergi ke Syria dengan alasan atau tujuan berjihad, kerana ada yang mengatakan tidak perlu dan ada yang mengatakan perlu. Jadi di sini sudah ada khilaf. Sudah ada khilaf. Satu yang mengatakan perlu itu pun dia hanya kata fardu kifayah kan. Tengoklah, fikirlah. Jadi saya tak boleh nak jawab soalan-soalan yang seperti ini. Kita kena belajar, insya-Allah tahu kewajipan berjihad itu setakat mana. Dalam keadaan orang yang sentiasa memerhatikan kita kena ambil kira semua, jangan mudah-mudah benda-benda macam ni. Ia melibatkan bukan peribadi saja, tidak, melibatkan negara juga, melibatkan semua. Jadi bagi saya, nak buat keputusan dalam perkara yang seperti ini kena fikir panjang. Banyak perkara kena ambil kira. Jangan mudah-mudah, jangan dedahkan kita umat Islam secara umumnya kepada ancaman-ancaman dan bahaya yang sepatutnya kita tak menghadapinya. Kita banyak lagi benda lain yang boleh buat. Sekadar itu. Soalan, terangkan sedikit mengenai wahdatul wujud. Sedikit, kalau sedikit boleh. Terangkan sedikit. Boleh kita katakan secara kasarnya wahdatul wujud diterbagi kepada dua. Satu, wahdatul wujud yang memang salah. Memang salah. Semua akan kata salah. Satu lagi, wahdatul wujud yang masih lagi kita boleh bersikap terbuka dengannya, walaupun tidak disenangi juga, tapi boleh lagi kepada setengah-setengah golongan. Dia kata nak kita bertolak ansur bersikap terbuka dengannya, dengan artilah macam mana. Kalau wahdatul wujud yang tak boleh, yang tentu salah, iaitu Tuhan dengan makhluk sama, satu saja hakikatnya. Jadi sampai tak perlu bersembahyang, nak sembahyang apa dah kalau kita Tuhan tu kita satu. Itu memang salah. Tak ada siapa pun yang terima macam tu kan. Yang satu lagi ni yang boleh diterima, saya pun boleh terima juga kalau macam tu.
Iaitu seseorang itu kerana dia sayang kepada Allah dan kerana nampak Allah lah segala-galanya yang menentukan di alam semesta ni, dia nampak Allah saja walaupun benda lain hakikatnya pada pandangan orang lain, yang hakikatnya sebenarnya bukan Allah, tapi dia pun nampak Allah kerana dia telah tenggelam dalam cinta kepada Allah. Misalnya seseorang tu tengok dinding, di situ pun Allah. Tengok pokok kayu, Allah juga. Tengok apa pun Allah dia. Seperti seorang yang gila lah. Kita kata contoh orang biasa, dia orang biasa yang rendah-rendah ni, dia gila kepada seorang perempuan, ataupun perempuan gila kepada seorang lelaki, macam mana jadi? Dia makan nasi pun dia nampak itu, dia mandi pun nampak kekasih dia, dia tidur pun dia mimpi juga. Setiap masa dia tengok apa pun dia nampak kekasihnya. Ini mabuk lah. Jadi adakah ini sesuatu yang bagus, perlu dituntut, dicari, sehingga dia tak sedar dengan keadaan sekeliling? Saya rasa tak ada kelebihan juga. Cuma sekadar kita boleh memaafkan dia. Sebab boleh jadi ada keadaan orang bukan dia nak pun, benda tu telah berlaku kepadanya. Boleh kita kata seperti orang maghlubul hal. Orang maghlubul hal ini dia tidak sadar kalau dia macam tu. Kalau dia macam tu dia tidak sadar, sebab dia tak boleh mengawal diri dia. Tak boleh mengawal diri dia. Apa-apa yang tindakan dia tu di luar daripada kawalan diri dia, kerana dia tenggelam dalam sesuatu. Jadi keadaan ini kan nampak satu, segala-galanya Allah belaka, pada hakikatnya Allah belaka. Itu hakikatnya tidak salah pun. Kalau kata mati, walaupun accident, Allah yang mematikan dia. Orang bunuh dia, Allah yang bunuh dia. Memang betul pun gitu. Pada hakikatnya yang ada, yang lain ada ni tidak sebenar, tidak wujud hakiki. Yang wujud hakikinya Allah saja. Kalau macam itu tidak salah, tapi saya nampak tak ada kelebihan juga. Tak ada kelebihan juga. Sebabnya yang sepatutnya kita sedarlah, ini gelas, ini air, bukan Allah. Kenapa dah nampak Allah situ? Nampak tu nampak apa? Nampak nama Allah ke nampak apa? Kalau nampak rupa, salah. Kalau nampak nama dia, ialah benda tu sepatutnya terpahat di dalam jiwa kita. Tak perlulah kita duduk sebut siapa buat rumah awak? Allah. Yang kita panggil tukar tu buat apa dah? Memanglah semuanya Allah. Yang wujud sebenarnya pun Allah, tetapi masing-masing dengan wujud dia ada peranan dia. Sekadar yang Allah bagikan kepada masing-masing itu, biarlah kita sedar, terima kenyataan. Tak boleh kita tenggelam dalam keadaan begitu sehingga tak sedar dah, ini siapa, boleh bahaya tu macam tu. Dan orang yang waras sebenarnya tidak begitu. Kalau kita dapat maafkan pun kerana dia maghlubul hal. Orang maghlubul hal macam mana? Dia tak pandai berenang, dia tengok anak dia perempuan misalnya, dia tak pandai berenang, dia tengok anak dia jatuh dalam parit itu, anak dia lepas, dia pun terkejut. Dia terlupa dan dia tu tak pandai berenang. Dia tak fikir panggil orang ataupun usaha dengan cara lain nak selamatkan anak dia. Maka dia terjun, maksudnya nak menyelamatkan anak dia, tapi dia tak sedar kemampuan dia. Akhirnya dua-duanya mati. Jadi adakah perempuan ini boleh kita kata bunuh diri? Tidak. Kalau dia terjun dengan sengaja tanpa ada apa-apa yang menarik dia, macam tadi, kes tadi, itu bunuh diri. Tapi kalau macam tadi, walaupun dia mati juga, tapi kita tak boleh kata bunuh diri. Sebab dia di luar kawalan. Pada ketika itu dia tak boleh nak kawan dia lupa segala-galanya. Yang dia nak selamatkan itu. Sebab itu kita boleh maafkan dia. Macam sahabat kan, ada yang minum air kencing Nabi, ada yang minum darah Nabi, ada darah yang bekam dia minum. Ini maghlubul hal. Kita tak boleh buat contoh yang ni nak kata ini lebih baik, nak kata najis Nabi itu tidak najis, darah dia tidak najis, tidak haram lah makan. Buktinya sahabat tak boleh buat begitu, silap. Sebab ini semua berlaku ni daripada maghlubul hal, orang-orang yang tidak dapat mengawal diri dia. Dan orang ni kalau kita perhati, siapa di kalangan sahabat? Sahabat yang besar-besar, yang hebat-hebat? Tidak. Yang tak terkenal pun nama dia. Orang-orang biasa sangat, bawahan sangat. Kalaulah benda ni bagus, baik, dapat berkat, suci dan sebagainya,
tak dapat kepada orang lain, isteri dia dulu lagi dapat air kencing dia, najis dia. Kenapa mereka tak ada disebut pun buat begitu? Sebab mereka waras, tidak maghlubul haq, menunjukkan yang sedar siapa Allah, siapa dia, siapa yang di sebelah dia, dia sedar. Itu lebih baik daripada yang tak sedar, semuanya Allah, semuanya Allah lah, tak dapat yang lain. Itu keadaan orang yang tak berapa waras. Walaupun kita boleh maaf, kita boleh maafkan dia atas dasar tadi, tetapi kalau benda ni dia ada-ada kan, kalau kita sengaja cari mabuk, itu salah. Setengah-setengah orang dia bangga dia mencapai makam fana ni, tak nampak yang lain, Allah saja satu. Wah, tak terwujud kan, dia bangga begitu. Sebenarnya tidak patut kita bangga. Benda macam sampai dia kata dalam keadaan itu dia tak sedar, Allah saja, dia tak nampak dah dia wujud dia. Jadi tidak wajib sembahyang atas dia. Kenapa dia jadi macam tu? Soalnya kenapa dia jadi fana tu? Sebab dia mengamalkan amalan-amalan tertentu. Sama dengan kita minum arak lah kalau macam tu. Kalau kita tak tahu dalam gelasnya arak, kita mabuk lalu kita tak sembahyang, tak berdosa. Tapi dah kalau kita tahu ini arak ni mabuk, boleh jadi kita lepas sembahyang, berdosa kita minum. Sama juga dengan walaupun atas nama ibadat sekalipun, atas nama ibadat, atas nama zikir, kalau sampai lupa, hilang ingatan kita, itu bukan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila semakin ikut cara, semakin waras, bukan semakin hilang akal, bukan semakin hilang kesedaran, tak tahu waktu apa, bukan begitu caranya. Jadi kita memilih cara itu, zikir itu, amalan itu atau tarekat itu adalah satu kesilapan. Kalau satu kesalahan, itu satu rekas itu panjang juga dia. Dalam doa imam ketika salat Jumaat, imam sebut ya Sattar, ya Alim. Adakah betul ya Sattar itu atau sebetulnya ya Siddiq? Kedua-duanya betul. Kedua-duanya betul. Sattar itu betul salah satu nama Allah juga kan. Sebab dua nama Abdus Sattar. Sattar itu Allah lah. Maksudnya Sattar mana Tuhan yang sangat menutup keaiban orang. Dia bukan suka nak buka keaiban orang. Kalau boleh tutup, kalau kita minta dengan dia keaiban kita, kesalahan kita, dosa kita, minta dia tutup, dia akan tutup. Hak syaratnya dengan ikhlas hati dan dengan kita bertaubat semua, tak mahu dah buat benda macam tu, Tuhan akan tutup. Tutup banyaklah caranya, orang tak tahu atau orang lupa ke benda tu. Kalau sebut pun orang tak mahu dengar. Itu cara dia tutup itu. Kamu nak sebut apa cerita macam tu? Cerita dia masa muda-muda dulu, cerita masa dia muda, sekarang dia lama, berapa puluh tahun dah dia sudah berubah. Apa maksud kamu nak sebut keburukan dia tu? Jadi orang marah pula kepada orang yang sebat. Itu cara Allah SWT nak tutup lah tu keaiban seseorang tu. Ataupun di padang mahsyar, di mahsyar nanti sepatutnya dibaca, disebut ni kesalahan, orang dengar, ni kesalahan pada hari sekian, masa sekian kamu begini, gini, orang lain tak tahu, dia sebut. Ada kalanya ditayangkan, semua nampak. Ada kalanya seseorang itu takut, dia tunggu, dia ingat ini kesalahan dia tu tak lupa. Ini sampai masa akan disebut yang itu, dia takut, tiba-tiba tak sebut. Langkah sampai di situ, langkah seseorang jadi sensor. Kalau sekarang ni filem apa dipotong, disensor, itu seseorang boleh. Itulah Sattar, itulah sifat Allah yang dikatakan Sattar, dia boleh tutup. Syaratnya kita kena bertaubat. Syaratnya kita kena menyesal. Benda yang kita buat tu memang salah, kita tak mahu buat, kita menyesal. Bukan setakat kita sendiri tak mahu, kita tak mahu kalau orang lain buat pun, berlaku kepada orang lain pun tak mahu. Seri betul. InsyaAllah sifat Sattar itu akan nyata. Itu saja. Jadi boleh semua ni, tak salah. Allah. Tadi solat tu
ada pendapat yang mengatakan kalau dalam kapal terbang pun untuk takbir atau ihram tu perlukan kita berdiri, ataupun cukup kalau dengan takbir atau ihram tu kita dalam keadaan duduk. Sebab dia katakan mendirikan solat tu Ya, kalau ialah mengikut setengah-setengah ulama begitulah. Kalau boleh tapi kalau kapal terbang tu rendah kita berdiri, kita kena bongkok juga, tak perlu rasanya. Tapi kalau kita boleh berdiri betul, kapal terbang tu besar, boleh juga nak ikut begitu. Tapi kalau tidak begitu pun boleh juga. maksudnya kalau Takbiratul ihram tu duduk. Boleh juga. untuk solat fardu lah. Solat fardu. Sama juga kalau macam waktu buka ke cedera ke, tapi dia boleh berdiri, tapi waktu takbir dan ihram pun dia duduk. Sebaik-baiknya begitu. Berdiri kalau boleh. Tapi kita kena ingat benda ni masih ada khilaf lagi. Masih ada khilaf lagi. Assalamualaikum. Saya ada baca pada sunnah Abu Daud pasal mujahid sejak 1 tahun. Boleh tak kawan di sini pandangan Maulana saya bukan menjadi Mujaddid ini ramai yang disebutkan dalam sejarah adalah senarainya. Tapi kita dapati kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab dia disebut-sebut itu tak sama. Kalau kita kata tahun ini, abad ini, orang ni sebut ini, orang ni sebut ini, orang ni sebut ini pula. Kalau orang Syafi'i, dia akan sebut yang Syafi'i, kebanyakannya begitu. Jadi tidak adil juga rasanya begitu. Lebih baik kita tengok begini, ambil pendapat golongan ulama yang mengatakan mujaddid itu dalam bidang masing-masing, bukan dalam satu bidang, dalam satu perkara saja, dalam bab akidah saja, tidak begitu. Bahkan dalam banyak perkara, dalam bidang masing-masing. Dan benda yang dia buat itu sangat ketara, perubahan besar sangat. Yang sebelum itu yang salah tu salah teruk sangat. Dan dia tidak semesti kata seorang tu seorang betul, tidak, ramai tapi dalam bidang masing-masing. Walau bagaimanapun dalam bidang tu ialah yang paling menunjuk, itulah ciri-cirinya. Dari segi nak menentukan, nak pakai nama-nama yang sudah ditentukan, saya rasa setengah-setengah tu tidak adil. Dan berbeza-beza pendapat itu. Memang kalau kita perhati sejarah mereka tu memang besarlah peranan masing-masingnya, itu tidak dinafikan. Itulah sekadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu soalan yang pertama, apa pandangan tentang akidah wala wal bara? Sebab ada setengah tokoh dia menyuruh agar dilihat semula akidah ini. Maksudnya dia menyuruh supaya dilihat semula akidah ini dan kritik pandangan-pandangan ulama yang dilihat terlalu ekstrim dalam akidah al-wala dan al-bara. Yang pertama. Dan keduanya berkaitan tentang awal wanita. Saya mengerti ayat 32 ayat wal yazribna bi khumurihinna ala junubihinna. Apa maksud junubihinna itu menurut pandangan syariat? Sebab kalau diterjemahkan juyub ni adalah merupakan belahan pada bahagian leher wanita untuk memasukkan baju. Jadi mungkin nak tahu hidup sejauh mana, adakah betul untuk ganti atau sekadar untuk juyubnya atau bagaimana? Ya. Yang pertama berkenaan dengan wala dan bara tadi, saya rasa kena berhati-hati sedikit. Kalau nak disebutkan sebagai akidah betul, nak disamakan dengan rukun-rukun tadi, itu tak boleh, salah. Tapi secara umumnya boleh juga. Cuma saya bimbang, takut-takut dia pergi dekat dengan Syiah. Sebenarnya konsep itu dipopularkan oleh Syiah, ditonjol-tonjolkan sangat oleh Syiah asalnya. Sebab dia wala, mana menyatakan kasih sayang kita, kesetiaan kita kepada siapa? Kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah senarainya orang-orang yang tertentu, bukan semua juga. Bagi mereka ini kena sayang, kena taat setia, kena patuh semua. Bara maknanya berlepas diri daripada orang-orang yang merupakan musuh kepada mereka. Itu konsep dia. Kita berlepas diri, kita memusuhi, benci kepada mereka. Siapa? Mereka itu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lain selain daripada Ahlul Bait, termasuklah Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Kita berlepas diri daripada mereka, kita benci kepada mereka, kita memusuhi mereka. Itu konsep dia. Cuma di kalangan ahli sunnah ni nama sama, tapi maksud dia tidak begitu.
Maksud dia kepada jemaah tertentu, kepada jemaah tertentu, wala menyatakan kesetiaan, kasih sayang dan sebagainya kepada pemimpin jemaah tertentu. Dan barat mana berlepas diri, benci, tidak suka, menyatakan tidak ada kaitan dengan golongan lain. Saya rasa nak pakai benda ni kena berhati-hati sedikit. Takut-takut kita jadi kumpulan, takut jadi kumpulan puak, berpuak-puak pula. Masing-masing mendakwa, sebab ini menjadi kenyataan. Saya sendiri pernah dengar banyak kali man faraqal jama'ah shibran, misalnya hadis-hadis yang seperti itu, sesiapa yang memisahkan dirinya daripada jemaah kadar sejengkal, berarti dia telah melepaskan ribqatal Islam min unuqi, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari tengkuknya. Jadi masing-masing mendakwa jemaah itu jemaah dia, padahal jemaah dia tu terhad sangat. Misalnya di suatu tempat saja, yang di lain macam mana? Yang di lain dia kata sesuai dengan di sana. Kalau tidak ada, macam mana? Banyak perkara tu, sehingga dia anggap sembahyang kurang, tidak sah, tidak sempurna, macam-macam lah fahaman itu. Jadi ini kena berhati-hati sedikit. Kalau maksudnya wala tu wala kepada orang-orang Islam, umat Islam, pemimpin Islam secara umumnya, tidak terikat dengan mana-mana, tidak jadi puak, tidak jadi puak dan kumpulan begitu. Itu tak apa, memang kita disuruh pun sayang kepada orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Awliya itu walalah, memang ada sekadar itu. Tapi nak kata orang lain kurang, orang lain tu tidak jemaah, sampai kata dia tu tidak Islam, itu melampau. Kalau macam tu, kalau tidak sampai ke peringkat itu, setiap orang yang memusuhi Islam kita benci kepada dia, mana-mana jemaah atau kumpulan, tak kira, yang kita benci kepada dia, kita tak suka, kita tak mahu bersama dia, itu barak. Dengan arti itu bagus, tak ada apa. Cuma konsep itu diguna oleh macam-macam puak untuk kepentingan masing-masing, itu tak kena. Sehingga orang lain dia tidak anggap jemaah Islam, orang lain tak betul, jemaah mesti satu. Padahal kita dalam keadaan nak naik semula Islam ni perlu macam-macam. Ikutlah, kita fikir mana yang sesuai, mana yang lebih dekat dengan sunnah, mana yang lebih baik, mana yang lebih sesuai dengan kita. Tak kisah, itu sepatutnya begitu. Tapi dia hakkan, tentukan ini tak sepatutnya. Seseolahnya jemaah dia tu, kumpulan dia tu tidak salah. Jemaah dia itu betul-betul mencerminkan, menggambarkan jemaah sahabat di zaman Rasulullah SAW dahulu. Itu tak kena. Yang kita naknya sepatutnya wala terhadap orang Islam, mukmin dan mukminat, seperti dalam ayat kata tadi, Muslim dan Muslimat, kita kena ada wala lah, kena ada keutamaan lah sekurang-kurangnya, dan barak terhadap orang kafir dan musuh-musuh Islam, ataupun orang-orang yang tak suka, tak nak kepada Islam. Secara umumnya begitu, memang ditutup. Dalam Quran memang ditutup. Tapi kena beringat seperti yang saya sebutkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, juyub itu dalam Quran itu betul lah seperti dikatakan tadi bahagian ini, waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, mereka hendaklah melabuhkan pakaian mereka, khumur, khimar, iaitu tudung mereka di atas ni. Maknanya yang dibuat sekarang orang kita pakai secara umumnya, kepala tudung kan, telekung tudung. Mana bahagian itu? Sini. Sebab biasanya di sini terdedah. Kalau terdedah tu aurat lagi. Mana daripada atas, waliyadribna bi khumurihin ala tu maksudnya daripada atas lah. Pakaian itu bagi daripada atas tudung. Dan dia tidak sebut situ waliyadribna bi khumurihin ala wujuhihin, tak ada. Padahal daripada atas juga boleh, daripada ke sini kan, daripada atas ke sini boleh, tapi dia tak sebut begitu. Dia sebut daripada atas dan tudung di sini.
Jadi tudung yang dipakai umumnya oleh masyarakat Islam itu sudah menepati dah. Betul dah tu. Yang ini yang penting dijaga. Tudung bahagian ini. Sebab biasanya orang dedak. Dedak tu banyak sebab lah. Menarik lah kira-kiranya. Kalau pakai kalung, kalau pakai tali leher, nampak. Kemudian perhiasan orang perempuan, terutama kalau dia pakai baju dia, semula jadi kejadian dia tu pun menarik. Sebab itu disuruh tutup. Ada pemuka itu masih khilaf lagi. Dan ayat itu tidak jelas menunjukkan muka, tidak. Sebab juyub ini, bahagian ini bukan muka. Padahal daripada atas tu dia sebut tu. Daripada atas kalau nak tutup muka pun boleh. Tapi dia tak ada sebut begitu. Yang disebut daripada atas tu tutup sini. Tutup sini. Ini menunjukkan betul yang umum kita buat dan kita pakai sekarang ni, atau pakai tudung biasa tidak telekung yang kemas tu, kita kena tudung daripada atas, buat gini, tutup juga sini. Jangan tudung gini saja, terdedak sini. Ada juga orang tudung dia tudung atas ni saja, sini dia terdedak, tak mahu macam tu. Jadi tudung yang dikehendaki oleh Al-Quran itu daripada atas, maknanya kepala, dan tutup bahagian dada ni. Bahagian kepala belakang, itulah maksudnya. Ya. Ada tak dalil azan dan iqamah selepas bayi dilahirkan? Ramai ulama menerima ada, bolehlah sekadar nak pakai itu untuk dapat kelebihan itu. Nak kata ini suatu perkara yang mesti, tidak. Dan menentukan baik buruk budak di masa depan, tidak juga. Tapi sekadar nak amal, boleh, ada dah. Ulama-ulama yang terima lah, ada juga yang tak terima kan. Yang tak terima tu biarlah. Yang terima dia kata sekurang-kurangnya hadis ini bertaraf hasan, jadi kita boleh pakai. Kemudian kelebihan-kelebihan yang lebih-lebih itu saya tak tahu kelebihannya macam mana yang disebut-sebut. Sekadar yang sikit-sikit itu, jika kita campur dengan hadis-hadis yang lain, terpelihara daripada syaitan dan sebagainya, memang ada itu, sekadar itu. Tapi mungkin kalau ada yang banyak-banyak lagi, lebih-lebih lagi itu, tak tahulah yang macam mana. Kalau lebih-lebih lagi itu tak ada sebenarnya. Yang adanya secara umum gitu saja. Secara umum gitu saja. Wallahu a'lam.